Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asfahani binti Muhammad Desa. Nombor matrik 060246. Bagi subjek ideologi moden, kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan dengan pluralism. Bagi pendahuluan, poin yang pertama, ideologi adalah satu sistem penting bagi manusia. Ia merupakan sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang. Ideologi inilah yang menjadi rencah pergerakan agama, sosial dan ilmu pengetahuan di dunia. Kepelbagaian ideologi ini timbul bagi membantu toleransi antara manusia yang diangkat oleh dunia barat. Okey, seperti yang kita faham ataupun yang selalu kita baca, ideologi moden ni asalnya banyak ditimbulkan oleh dunia barat, termasuklah ideologi pluralism. Poin yang kedua, pemikir dan ahli teologi barat memutuskan untuk mengangkat fahaman pluralism dalam agama sebagai salah satu jalan keluar bagi menangani sikap saling memusuhi dan tidak bertoleransi masyarakat. Dan apa yang kita dapat, kebanyakan ideologi yang dicetuskan ini adalah bertujuan, contohnya macam pluralism adalah untuk mencegah daripada berlakunya perkara-perkara yang menimbulkan masalah dalam masyarakat dan bagi membantu toleransi di dalam masyarakat, termasuklah di dalam bab beragama. Sudut fahaman pluralism terbahagi antaranya kepada agama, sosial dan ilmu pengetahuan. Di dalam beragama, pemikir dan ahli teologi barat mengangkat fahaman pluralism dalam agama sebagai salah satu jalan keluar bagi menangani sikap saling memusuhi dan tidak bertoleransi masyarakat beragama. Pluralism agama digunakan bagi menangani penganut Kristian, Katolik, Protestan, Mormon maupun antara penganut Kristian dengan penganut Yahudi ataupun ketegangan antara dunia barat dengan dunia Islam. Jadi pluralism ni semakin mendapat tempat dalam dunia Islam, khususnya selepas peristiwa 11 September 2001 sebagai respon balas dalam menangani sikap ekstremisme dan terorisme yang dilakukan oleh segelintir kecil umat Islam. Sejak awal kemunculan Islam telah diajarkan bertoleransi dengan agama yang lain, namun tidak boleh menganggap semua Tuhan dalam beragama adalah sama. Maksudnya, dari awal kemunculan Islam, kita dah diajar untuk bertoleransi dalam semua agama. Tetapi, itu tidak bermakna Islam menerima semua Tuhan adalah Tuhan yang sama. Islam mengakui bahawa fahaman pluralism dengan hanya menerima perbezaan dan identiti agama masing-masing. Seperti firman Allah, untuk kamu agama kamu dan untuk aku agamaku, dalam surah Al-Kafirun ayat yang ke-6. Seterusnya, dalam bab sosial, dalam ilmu sosial, pluralism adalah sebuah struktur di mana ada interaksi antara kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Jadi, dalam isu sosial, kelompok ini saling berinteraksi tanpa berlakunya konflik asimilasi. Pluralism mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi. Seterusnya, ilmu pengetahuan. Pluralism adalah faktor utama dalam pertumbuhan pesat sesuatu ilmu. Hal ini kerana pertumbuhan ilmu boleh dikatakan membawa kepada peningkatan kesejahteraan manusia. Kerana sebagai contoh, prestasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan membantu teknologi perubatan yang lebih baik. Pluralism juga menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran universal masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Naikilah binti Rahim, nombor matrik 060240. Hari ini saya akan menerangkan tajuk definisi pluralism. Pluralism terbagi kepada dua perkataan, iaitu pluralism.
Plural membawa maksud ialah lebih dari satu atau majmuk, manakala lisma pula merupakan fahaman, ajaran, pemikiran dan kepercayaan. Seterusnya, menurut Haslina Ibrahim, definisi pluralism ialah merupakan sebuah askara yang berasal dari perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud sesuatu yang merujuk kepada kewujudan yang lebih daripada satu inti. Seterusnya, daripada Mufti Wilayah pula, pluralism ini merupakan sebuah pandangan, fikiran dan keyakinan bahawa agama-agama yang lain itu mempunyai persamaan dari segi ontologi, soteriologi dan epistemologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afika binti Muhammad Haliman, nombor metrik 060207 akan meneruskan pembentangan iaitu sejarah pluralisme. Fasa bermulanya ataupun fahaman pluralisme bermula dengan pada fasa eksklusifme, di mana pada masa itu fahaman mereka adalah hanya satu sahaja agama yang benar, dan agama itu adalah agama Kristian. Dan pada masa itu, doktrin tradisional gereja Roman telah memperkenalkan satu kefahaman, iaitu extra exclusive nullus salus, yang bermaksud tiada keselamatan di luar gereja. Bagi mereka pada masa itu, agama Kristian itu adalah agama yang benar dan memberi keselamatan kepada pengikutnya. Setelah itu, beralih kepada fasa eksklusifme, di mana pada masa ini mubalik Kristian mula berlayar keluar negara dan ke seluruh dunia dengan membawa misi untuk menyebarkan agama Kristian dan meluaskan lagi ideologi mereka berkenaan dengan keselamatan. Disitulah mereka mula mempelajari akan agama-agama lain. Semasa pelayaran itulah mereka melihat banyak agama-agama lain dan setiap agama itu sebenarnya mempunyai kebaikannya sendiri. Dan disebabkan hal itu terjadi, mereka mula ragu-ragu dengan agama ataupun ajaran-ajaran dan fahaman yang dianuti mereka. Oleh itu, mereka memaksa dan menyeru agar pihak Gereja Katolik Roman untuk mengkaji semula fahaman mereka. Jadi, pada tahun 1965, fahaman eksklusifme berubah kepada inklusifme pada Majlis Kedua Vatikan. Kita berada pula kepada fahaman pluralisme. Bagaimana munculnya fahaman ini? Fahaman pluralisme ini muncul setelah fahaman inklusifme itu tidak dikatakan tidak mencukupi kerana mementingkan penilaian agama melalui perspektif agama sendiri, di mana mereka menilai kebaikan dan keburukan sesuatu agama yang lain itu menerusi dengan kebaikan agama mereka sendiri. Sewaktu itu muncullah fahaman pluralisme, di mana yang membawa fahaman ini adalah Wilfred Cateswell Smith, di mana beliau telah mengkritik fahaman eksklusifme dan mencetuskan fahaman pluralisme. Fahaman ini dikatakan adalah membawa perspektif di mana seseorang itu melihat agama itu dengan secara luas dan secara terbuka. Pada waktu itu juga, John Hick telah meminta dan mencabar ideologi mereka berkenaan dengan keselamatan kerana bagi beliau, agama lain juga mempunyai sistem keselamatan. John Hick, setiap agama yang lain itu juga menjanjikan keselamatan kepada para pengikutnya. Dan setelah itu, Paul F. Nitter juga telah menyusulkan pendapat agar pembebasan teologi dilakukan semula, terutamanya bagi teologi Kristian. Bagaimana pula fahaman pluralisme ini boleh muncul di Asia? Fahaman pluralisme ini muncul di Asia pada sekitar tahun 2500 sebelum Masihi, iaitu di benua India. Fahaman ini wujud pada zaman Hindu Veda, dan fahaman ini
disitulah fahaman ini mula terkenal dan tersebar di seluruh benua Asia. Namun, fahaman ini muncul di Malaysia apabila gerakan liberalisme Indonesia mula menyebarkan dan meresap masuk ke dalam masyarakat, di mana di Malaysia fahaman ini mula tersebar akibat daripada Malaysian Council of Buddhism, Christianity, Hinduism dan Sikh mula memperkenalkan slogan dialog di antara agama kepada masyarakat. Sekian saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, jadi saya teruskan dengan pembentangan tentang tokoh pluralisme. Di mana tokoh pertama nama dia Wilfred Cantwell Smith ataupun dia dikenali juga dengan nama William Smith. Jadi pada awalnya William Smith ni memperkenalkan slogan Universal Theology of Religion. Di mana daripada slogan ni lah beberapa falsafah yang lain berkembang. Contohnya falsafah perennial. Di mana falsafah perennial ni dia banyak digunakan dalam pendidikan. Jadi bagi beliau, agama adalah tidak lain daripada tumpuan tradisi ataupun cumulative tradition. Di mana perkataan religion itu sendiri bagi Smith adalah hasil perhelatan identiti politik. Kerana ia adalah satu istilah baru yang diciptakan oleh masyarakat Eropah pada zaman moden. Dan beliau juga menegaskan bahawa agama ialah sesuatu yang memiliki banyak bentuk, sentiasa berkembang dan mengalami proses perubahan. Jadi, agama ni berkembang seperti mana berkembangnya budaya dan peradaban. Jadi, oleh sebab tu tak patut timbul persoalan tentang agama mana yang betul ataupun salah. Seperti mana tak ada peradaban yang betul dan tak ada juga peradaban yang salah. Jadi, kalau tentang Islam pula, Smith kata yang Islam ni adalah satu sistem kepercayaan yang tidak lengkap. Jadi, dia berkembang, kemudian dia jadi satu tradisi agama yang tersendiri. Dan bagi Smith juga, kebenaran tidak terletak pada agama itu sendiri, tapi terletak pada individu. Yang mana, dari sini, beberapa teologi barat mula memperkenalkan idea bahawa dakwaan sesuatu agama tu hanyalah jalan yang manusia ciptakan untuk nak bicarakan hakikat Tuhan. Kerana dia bersifat relatif, tidak mutlak. Jadi, kebenaran bagi Smith ni bersifat subjektif dan personal. Maka sebab tu dia kata tak ada kebenaran mutlak. Dan bahkan juga Smith kata yang seseorang yang mengaku ada ilmu mutlak tentang Tuhan, mereka ni tergolong dalam golongan yang syirik. Sebab ilmu tersebut dia diperantarai oleh manusia yang terbatas. Dan ilmu yang dicapai melalui keterbatasan manusia semestinya bersifat nisbi, iaitu relatif ataupun tidak mutlak. Okey, jadi seterusnya tokoh yang kedua nama dia John Hick. John Hick ni merupakan sarjana barat yang paling kehadapan dalam mempromosikan pluralisme agama. Jadi walaupun dia ni dapat banyak kritikan daripada sarjana barat tu sendiri, tapi benda tu tak mengurangkan kenyataan bahawa dia ni merupakan orang yang paling berautoriti dalam memberikan gambaran sebenar tentang faham pluralisme agama. Baginya, penganut sesuatu agama tidak lebih dari seorang pemerhati kepada sesuatu objek realiti. Di mana ada ramai lagi pemerhati lain yang memerhatikan objek yang sama yang ada di tengah-tengah mereka semua. Oleh sebab tu, seseorang pemerhati tak boleh nak kata yang dia punya pemerhatian betul. Dia tak boleh kata macam tu sebab dia kena sedar yang ada lagi orang lain yang melakukan pemerhatian yang sama daripada perspektif yang berbeza. Jadi seterusnya Hick mengatakan bahawa agama-agama besar harus dilihat sebagai wahana yang pelbagai untuk manusia mendapat keselamatan. Maksudnya setiap agama bagi jalan alternatif untuk tujuan yang sama, sama ada keselamatan, pembebasan ataupun kepuasan. Oleh sebab tu, atas dasar ni, Hick kata yang tak ada satu agama pun yang harus memonopoli jalan keselamatan. Sebab semua agama secara intinya adalah sah, sama dan juga betul.
Dan HIT juga cuba mendamaikan dakwaan kebenaran tentang Tuhan atau yang hakiki yang saling bertentangan, bahawa perbezaan yang wujud bukan perbezaan hakiki melainkan perbezaan luaran yang tidak benar. Maksud kat sini dia nak kata yang walaupun kita semua ni beza agama kan, tapi kita semua ni tetap dalam satu rumpun yang sama. Macam tu. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pemikiran pluralisme, iaitu setiap aliran yang dianuti semestinya mempunyai pemikiran yang kuat untuk menyebarkan ideologi mereka secara meluas, di mana aliran pemikiran pluralisme ini adalah dari kepelbagaian agama dan toleransi agama. Itu yang pertama, kepelbagaian agama yang wujud pada masa kini merupakan satu fitrah bagi setiap manusia, di mana ia merujuk kepada bentuk-bentuk kefahaman manusia terhadap kebenaran yang satu dan semua agama sama dekat dan sama jauh menuju realiti tunggal. Seperti setiap fahaman mempunyai tujuan yang satu, iaitu hakikat ketuhanan yang dimaksudkan dengan realiti tunggal. Tidak ada satu agama pun yang boleh mendakwah lebih benar daripada yang lain kerana mereka mengatakan semua agama secara relatif adalah sama, dan mereka juga menggunakan konsep one God different ways and unity in diversity. Dan yang kedua, semua agama itu mempunyai kekurangan dan tidak sempurna. Kerana ketidaksempurnaan itu disebabkan daripada kelemahan manusia terhadap agama dan ketuhanan. Pemikiran ini juga menggunakan konsep setiap agama adalah sebahagian daripada kebenaran mutlak, dan setiap agama memiliki sebahagian saja dari hakikat kebenaran tunggal yang terpisah-pisah. Justru itu, setiap agama perlu mengumpulkan semua hakikat kebenaran masing-masing. Seterusnya, pluralisme agama ini lebih cenderung meletakkan neraca akal melebihi neraca agama. Kerana akal ni dianggap sebagai berautonomi dan mampu memikirkan segala-galanya. Hal yang demikian, ia juga mempunyai elemen-elemen fahaman Islam liberal, sekularisme, rasionalisme, penolakan autoriti keagamaan, longgar dalam perbahasan mengenai hakikat kebenaran sesuatu agama, dan sentiasa menyemarakkan ajaran-ajaran agama yang pelbagai. Dan mereka juga memisahkan nilai dalam agama dengan menyatakan nilai sejagat atau universal mengatasi kebaikan nilai agama. Seterusnya, mereka juga memperjuangkan hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam beragama, yang mana setiap orang ni berhak untuk memberikan pandangan walaupun pandangan tu sebenarnya bertentangan dengan agama ataupun pandangan tu lebih menyakiti penganut-penganut agama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha binti Cikman, nombor matrik 059201. Saya akan menyambung pembentangan dengan cara penyebaran dan masalah konteks di Malaysia. Cara penyebaran pluralisme ialah melalui media massa. Media massa merupakan ejen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antara media massa ialah media cetak seperti akhbar, majalah, buku dan sebagainya. Manakala media elektronik pula merupakan televisyen, radio dan internet. Medium internet merupakan medium terpantas dalam teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini. Masyarakat mudah untuk mengakses maklumat-maklumat melalui internet tanpa batasan jarak, masa dan negara. Sepantas kilat, segala maklumat senang diperolehi. Dalam laman web tersebut, terdapat ruangan artikel, soal jawab, perbincangan dan sebagainya. Sekiranya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih, masyarakat boleh menghantar persoalan melalui email yang telah disediakan. Medium internet yang digunakan di Malaysia untuk mempromosikan fahaman ini ialah melalui laman web, Facebook dan juga Instagram. Melalui laman web ini, segala maklumat mengenai SIS dapat diperolehi seperti maklumat organisasi, aktiviti yang akan dijalankan dan juga penerbitannya. NGO ini juga telah memuat naik beberapa artikel mengenai isu-isu yang berlaku dalam masyarakat Malaysia. Antaranya ialah seperti isu wanita, isu kontroversi filem Sepet dan Gubra dan lain-lain. Ia juga boleh tersebar melalui media televisyen, penayangan filem-filem yang berunsur pluralisme agama. Antara filem-filem yang dikesan mempunyai unsur-unsur tersebut ialah The Life of Pili, My Name is Khani, Sepet TV dan sebagainya. Ianya merupakan filem arahan Allahyarhamah Yasmin
Ahmad dari Malaysia. Filem ini telah menimbulkan polemik dalam masyarakat Malaysia daripada kalangan karyawan dan agamawan. Dalam babak-babak filem Yasmin Ahmad ini mempunyai agenda ideologi sekulerisme, liberalisme dan pluralisme secara tidak langsung. Ianya disembunyikan dengan babak-babak nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, pemaaf, baik hati dan toleransi antara agama. Seterusnya, pluralisme ini juga dapat tersebar melalui buku. Buku-buku mengenai pluralisme agama yang telah diterbitkan sama ada oleh penerbit Indonesia ataupun penerbit Malaysia. Terdapat juga penulisan yang diharamkan penyebarannya, antaranya ialah Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 tahun Harun Nusisyan pada 1989, Fiqh Perempuan 2001, Fikih Lintas Agama, Islam dan Pluralisme pada tahun 2006, Allah, Liberty and Love pada tahun 2011 atau terjemahannya Allah, Kebebasan dan Cinta 2012. Terdapat juga aktiviti-aktiviti penterjemahan yang menterjemah buku-buku pluralisme, antaranya ialah Islam dan Pluralisme oleh Mustaqim Mahmud Radi, Allah, Kebebasan dan Cinta oleh Irsyad Manji, Islam Tanpa Keekstreman, Berhujah untuk Kebebasan dari Mustafa Akhyol dan banyak lagi. Buku-buku ini mempunyai gagasan pemikiran yang mendukung fahaman pluralisme agama. Selain itu, ia juga boleh tersebar melalui artikel-artikel dalam majalah. Sebagai contoh, Ulil Absar Abdullah dalam majalah Gatra 21 Disember menyatakan bahawa semua agama adalah sama, semuanya untuk menuju jalan kebenaran. Jadi, bukan Islam sahaja agama yang paling benar. Manakala dalam majalah Kompas di bawah tajuk Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam, Ulil Absar menyatakan bahawa dengan tanpa rasa segan dan malu, saya mengatakan bahawa semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju yang maha besar. Dengan demikian, semua agama adalah benar dengan variasi yang berbeza-beza dalam menghayati jalan keagamaan itu. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama, iaitu keluarga pecinta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada penghujungnya. Pluralisme ini juga boleh tersebar melalui kursus kepimpinan dan pengurusan kursus kepimpinan serta pengurusan yang asalnya dikesan mempunyai elemen pluralisme agama di dalamnya. Seperti kursus Emotional Spiritual Quotient ESQ yang diperkenalkan oleh Ari Ginanjar Agustian. Kursus Kepimpinan dan Pengurusan ESQ merupakan kursus di bawah syarikat ESQ Leadership Center yang berpusat di Jakarta. Mufti Wilayah Persekutuan pada masa itu, iaitu Wan Zahidi bin Wanteh, telah mewartakan ESQ haram. Kursus ESQ ini telah tersebar di Malaysia melalui penubuhan beberapa pusat pengajarannya. Pada tahun 2010, Muzakarah Khas Jabatan Kuasa Fatwa Malaysia Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah melakukan semakan pada kursus ini, dan Muzakarah bersetuju untuk memutuskan bahawa kursus ESQ ini boleh dilaksanakan di Malaysia tetapi bersyarat, iaitu dengan pengawasan sepenuhnya oleh panel syariah yang dilantik oleh ESQ Jabatan Kuasa Kebajikan Islam Malaysia 2016. Akhir sekali ialah ajaran keagamaan juga merupakan salah satu cara penyebaran pluralisme, iaitu ajaran-ajaran keagamaan yang telah difatwakan sesat. Antara ajaran-ajaran keagamaan yang telah difatwakan sesat ialah ajaran Ayah Pin, iaitu Arifin Muhammad atau lebih dikenali dengan Kerajaan Ayah Pin. Ajaran ini diasaskan oleh Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu. Ayah Pin telah memperkenalkan ajaran yang mempromosikan semua agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap orang berhak untuk mengamalkan ajaran dengan apa jua cara sekalipun yang mereka suka. Kerajaan Negeri Terengganu telah mewartakan fatwa ajaran Ayah Pin adalah sesat. Ajaran Ayah Pin ini mempunyai ramai pengikut yang percaya dan taksub dengan ajaran beliau. Mereka menerima segala yang diajar dan diucapkan oleh Ayah Pin dengan mudah tanpa usul periksa. Dengan kehebatan Ayah Pin memimpin ajaran sesat tersebut, ramai orang-orang tempatan, malah luar negara dari pelbagai agama mempercayai dan mengagungkan Ayah Pin bak setinggi langit. Ayah Pin berjaya memperalatkan dan mempengaruhi pelbagai lapisan masyarakat, agama dan status penduduk di negara ini untuk menyertai ajaran yang sesat itu. Ini termasuklah beberapa orang artis tempatan. Jika hendak diikutkan, Ayah Pin bukannya orang cerdik pandai, malah dia buta huruf dan tidak tahu membaca. Dengan pengikut-pengikutnya itu juga, Ayah Pin telah membangunkan kawasan Kerajaan Langit dengan teko, pasu dan beberapa lagi replika besar untuk melambangkan kuasa Tuhan yang diamanahkan kepada dirinya untuk
melindungi dan memayungi umat manusia. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamilah binti Ahmad Tajuddin, nombor matrik 059277. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi pluralisme. Melayari media sosial tanpa jemu mengakibatkan anasir-anasir pemikiran sonsang begitu mudah untuk menerobos minda masyarakat kini. Ini amat membimbangkan apabila pelajar-pelajar maupun golongan muda begitu mudah terpedaya dengan fahaman pluralisme ini. Langkah yang perlu diambil adalah yang pertama, sekatan penjualan kitab yang berunsurkan pluralisme dan sekatan laman sesawang yang menjadi platform penjualan kitab di atas talian. Pihak kerajaan perlulah memainkan peranan dalam mengekang penularan pluralisme ini, kerjasama dengan pihak Jabatan Agama Islam dalam merancangkan gerakan dakwah dan kempen kesedaran untuk menyekat penjualan kitab-kitab yang berunsurkan pluralisme. Bahkan, pameran bahan-bahan ilmiah serta risalah yang berunsurkan agama Islam yang sebenar perlu dilakukan secara berkala dan peringkat untuk dijadikan rujukan masyarakat. Selain itu, program-program dakwah yang memfokuskan kepada institusi-institusi adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan mengenai bahayanya pluralisme. Langkah yang kedua adalah penyusunan semula silibus pelajaran dan pembelajaran di peringkat awal. Antara golongan yang mudah terpesong adalah dalam lingkungan umur 30-an sehingga 60-an. Golongan tersebut terpesong akibat kurangnya ilmu mengenai agama Islam yang sebenar dan kurangnya ilmu pendedahan tentang bahayanya pluralisme. Bukan itu sahaja, golongan ini hanyalah berpandukan ilmu nenek moyang dan juga logik akal dalam meneruskan kehidupan tanpa mengambil kira ajaran Islam yang sebenar. Sebagai contoh, ajaran Ayah Pin yang begitu ramai pengikut kerana ajaran yang menguntungkan dan memudahkan mereka dalam semua perkara. Langkah yang ketiga adalah perbanyakkan penulisan, penyelidikan dan penerbitan bahan-bahan dan buku-buku yang berunsurkan ilmiah dan juga ajaran agama Islam yang sebenar. Segala bahan dan penyelidikan ini boleh dijadikan rujukan dan panduan kepada umat Islam dalam merujuk sesuatu perkara supaya mereka tidak tersalah tafsir maupun terpesong dari ajaran Islam yang sebenar. Buku-buku yang berkaitan akidah Islam yang rajih ataupun tepat amatlah penting dan diperlukan terutama pada zaman kini. Ini kerana kebanyakan bahan-bahan ilmiah sekarang sudah diubah suai oleh pihak yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, bahan-bahan ilmiah dan juga buku-buku yang sering dijadikan rujukan adalah kitab mengenai fiqh iaitu Al-Wasit karangan Al-Ghazali, jurnal-jurnal ilmiah sebagai contoh, makalah pemikiran contemporary dan juga buku-buku terbitan dari Tuan Bruni Abdul Aziz iaitu Muhammad Bukan Nasionalis dan juga The Beautiful Names of Allah. Selain itu, tenaga pengajar juga misalnya guru-guru dan pendidik perlu dilatih untuk memberikan kefahaman yang selaras dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah kepada para pelajar. Langkah yang seterusnya adalah tindakan terhadap individu yang menyebarkan fahaman pluralisme. Individu-individu yang menyebarkan fahaman ini perlulah dinasihati dan diambil tindakan sewajarnya oleh pihak berkuasa. Jika mereka masih meneruskan kegiatan penyebaran tersebut apabila telah dinasihati, mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang yang sewajarnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Hal ini menunjukkan bahawa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sejak dahulu tiada tolok bandingnya. Kita sebagai umat Islam adalah benteng terakhir yang seharusnya mempertahankan dan juga melindungi agama Islam kerana pada masa kini terlalu banyak ajaran-ajaran yang boleh memesongkan akidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan pada pembintangan yang seterusnya berkaitan dengan ancaman pluralisme di Malaysia. Sebelum itu, nama saya Aisyah Fasah binti Muhammad Adinain, nombor matrik 059158. Baik, ancaman aliran pluralisme ini datang dalam pelbagai bentuk yang paling utama iaitu memesongkan akidah umat Islam. Fahaman ini mengubah banyak perkara asas dalam agama Islam seperti tauhid dan beriman mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Pluralisme akan menyebarkan acaranya bahawa Islam bukan satu-satunya agama yang benar dan manusia bebas untuk memilih dan menyembah Allah SWT dengan apa jua cara yang dikehendaki. Seterusnya yang kedua, akidah yang dibawa oleh aliran ini juga amat berbahaya sehingga merosakkan syariat. Apabila semua agama dianggap sama dari segala sudut, maka tiada agama yang boleh melaksanakan undang-undang ke atas awam. Dengan itu, segala undang-undang dan sistem Islam dalam pelbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik dan sebagainya tidak lagi boleh dilaksanakan secara meluas. Seterusnya, ancaman ketiga yang pasti berlaku adalah memecah belahkan umat. Hal ini kerana jika pluralisme agama ini diimani oleh sesetengah masyarakat, ia akan menyebabkan perpecahan yang lagi dahsyat berlaku kepada umat ini. Pluralisme akan membuka ruang dan peluang besar munculnya ajaran-ajaran sesat baru dan memesongkan sehingga menyebabkan umat Islam akan berpecah kepada lebih banyak kumpulan. Dan yang terakhir, iaitu aliran ini juga bakal mengancam institusi Islam. Golongan yang memperjuangkan aliran pluralisme ini juga akan turut berpegang teguh dengan prinsip kesamarataan bidang kuasa bagi mana-mana agama. Maka tiada satu pun agama yang boleh menerima keistimewaan tertentu dalam sesebuah institusi negara. Sekian, terima kasih. Di penutup dia, fahaman pluralisme ni dia jelas sekali menunjukkan bahawa dia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Dan kehadiran unsur fahaman ni dalam sesebuah jalur pergerakan perlu dikenal pasti dan dibanteras seawal mungkin supaya dapat membendung daripada disebarkan kepada umum. Dan segala dakwah, propaganda dan agenda untuk sebarkan fahaman ni perlu ditentang oleh seluruh umat Islam dekat Malaysia secara bersungguh-sungguh untuk nak pertahankan identiti Islam di Malaysia. Jadi setakat itu daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.